Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita, kitab Siratul Mustaqim. Karangan Syekh Muhammad Rashid, karangan Syekh Nuruddin Jilani, ulama Aceh, mukhtasar bagi kitab Sabilul Muhtadin, karangan Syekh Muhammad Rashid Al-Banjariyah. Jadi kita sambung balik. Kita nak sambung kitab Siam. Ini kitab pada menyatakan hukum puasa, bab puasa ini. Bermula siam atau puasa itu pada istilah lughah, iaitu menahan diri daripada suatu. Siam-siam tu tahan diri maksudnya. Dan diam daripada berkata-kata. Tahan diri dan diam daripada berkata-kata. Itu mengikut bahasa, mengikut lughah. Dan pada istilah syarak itu iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa pada pihak yang tertentu. Yang lagi akan datang segala syarat-syaratnya yang menyatakan, menyabitkan fardunya dahulu daripada ijma' itu. Jadi lepas ni kita ceritalah perkara batal puasa atau apa. Dan benda ni ya ijma' lah, puasa-puasa ni fardunya ijma' sepakat. Tapi ijma' keadaannya mesti ada dalil dulu. Okey, ijma' ayat gitu ni, ijma' mesti ada dalil Al-Quran dan Sunnah dulu. Pertamanya firman Allah Taala dalil daripada Al-Quran, kutiba alaikumusiyam. Yang ini telah difardukan ia atas kamu puasa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyan Islam ala khamsin syahadat la ilaha illallah. Ila akhirah ada antaranya siam dah puasa dah. Maka som itu, puasa itu suatu rukun daripada rukun Islam yang 5. Dan adalah difardukan oleh Allah Ta'ala puasa itu pada bulan Ramadan, tak kala hijrah yang kedua. Tahun kedua lah, 2 hijrah. Tahun kedua hijrah tu baru difardukan puasa. Dan fardunya itu tak dapat tiada nyata mestilah dia tidak dapat tidak adalah daripada perintah agama Islam lah. Pada siapa mungkir mengingkari akan wajibnya, ia kafir. Siapa yang kata tak wajib puasa, kafir lah. Melainkan jika ada ia baru masuk Islam, atau jadi ia pada tempat yang jauh daripada ulama, ni baru dimaafkan. Begitu juga orang kata dah dulu dakwah pada Songo, patung banyak dah. Peringkat pertama tu nak kata hikmah, tahulah dimaafkan sikit lah. Tapi nak kata tak boleh, tak boleh. Pasal patung berhala dibiarkan, cuma dia tidak sembuh 100%, tapi serupa dulu. Waktu lah hak sembuh dulu, lepas tu tak sembuh pun dia jadi macam perhiasannya seolah takut aura syirik tu ada lagi dah. Jadi benda tu sedangkan Nabi menghapuskan punca-punca syirik. Kubur tinggi sikit Nabi suruh kacau dah. Jadi patung-patung Nabi suruh kacau, tiba-tiba kita kata dengan dasar hikmah, biarkan patung-patung berhala jalan-jalan. Semaya jual patung penuh kedai, semaya ngadak patung-patung berhala, kita kira karut dah. Walaupun kata tak sembah patung dah. Jadi benda tu karut dah. Dan barang siapa meninggalkan puasa tetapi ia tidak mengingkarinya akan fardunya, lagi tiada ia dengan uzurnya, seperti sakit atau safar, sakit ataupun musafir, jika katanya bahawa puasa itu wajib atasku tetapi ia tiada mau puasa juga, maka dipenjarakan akan dia serta dilarangkan akan dia daripada makan dan minum. Gitu ya cara dia nya. Igak-igak sumbat dia jaga tak boleh makan minum, automatik macam puasa gitu lah. Tapi kalau semaya tak, semaya suruh semaya dalam masuk lepas waktu ke, tak semaya juga, ataupun selepas waktu jamak kuasa lah. Kalau semaya zuhur tunggu asar, lepas asar pagi tak puasa, tak semaya juga, boleh hukum bunuh lah. Dah ikut mazhab kita dah. Tapi kalau ni tak, kalau orang tak puasa, tak usah puasa, tapi kata wajib ke tak puasa, wajib tapi tak usah puasa, malah puasa dah. Jadi orang ni kita ingat sumbat dia jaga, tak boleh makan minum pada siang hari sehinggalah hingga binasa dia puasa dah. Hingga biasa dia puasa masa sampai habis waktu puasa siang hari tak boleh makan gitu lah.
Adapun puasa bulan Ramadan itu takhsis pada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa zaman dulu bukan puasa bulan Ramadan dah. Ada puasa belaka dah. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi orang sebelum kita ni diwajibkan puasa juga, tapi serupa dengan kita tidak dah. Kita aja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam je puasa pada bulan Ramadan dah. Dan ialah bulan yang terafdal daripada segala bulan hingga daripada 10 harinya bulan Zulhijjah sekalipun. Dia kata gitu lah. Tapi kita tengok tidak gitu dah. 10 Zulhijjah tu lebih afdal lah. Cuma dari segi malam Lailatul Qadar tu lebih afdal, lebih besar, lebih daripada 10 Zulhijjah sekalipun dah. Sebab dia ada dalil khusus dia. Dan harus puasa bulan Ramadan itu kurang sehari daripada 30 hari dengan ijma'. Kalau 29 hari pun, kalau masuk bulan Syawal pun boleh, sekat tu pun boleh. Melainkan kaum Syiah, iaitu Rafidhiyah. Orang Syiah Rafidhiyah juga tiada mengharuskan mereka itu kurang sehari. Jadi orang Syiah ni, dia kata mesti cukup 30 hari dah. Tidak ada tahun yang bulan Ramadan 29 hari. Semuanya mesti 30 hari dah. Atau mengikut pendapat Syiah lah, Syiah Rafidhiyah. Maka betapa tiada mengharuskan mereka itu yang demikian kerana bahawasanya adalah Nabi SAW tiada puasa genap 30 hari bulan Ramadan melainkan sebulan jua, dan yang lainnya itu kurang sehari. Jadi dia kata ikut sejarahnya Nabi SAW ni, kebanyakan bulan Ramadan Nabi puasa ni bukan cukup 30 hari, kebanyakan 29 hari dia. Ada sah je dalam tahun tu, dalam tahun kewajipan puasa tu, bulan Ramadan tu hanya saja cukup 30 hari. Hal lain tu kebanyakannya bulan Ramadan 29 hari. Dia kata gitulah. Syahadan bahawa rukun puasa itu 4 perkara. Pertama yang puasa orang puasa lah. Yang kedua niat. Yang ketiga imsak, iaitu menahan diri daripada yang membatalkan puasa. Jadi terhadiri batal puasa dah. Imsak tu bukan sebelum subuh. Imsak tu pada waktu subuh dah lah. Start subuh sampai ke maghrib tu imsak situ pak. Tu kata imsaknya. Waktu tahan diri bukan imsaknya waktu sebelum subuh kan. Keempat berpatutan. Apa ni? Ketika dan berpatutan. Apa kepaknya? Berterusan berpatutan. Ketika puasa daripada qaul yang masyhur 3 rukun jua. Tiada dibilangkan rukun yang akhir. Jadi tak ada lah kepak tu. 3 kali dah. Pertama orang puasa. Yang kedua niat. Ketiganya tahdid dah. Pada waktu dah. Sebermula wajib puasa bulan Ramadan itu dengan genap bulan Syaban. Lepas cukup bulan Syaban ke 30 Syaban, lepas tu kena puasa lah. Yang 30 hari jikalau ada ghubar sekalipun kalau ada hawa banyak ke debu tak nampak nak boleh setahun mana pun, cukup 30 hari dia kira kena tak ada 31 hari, dia kira 30 maksimum bulan Syaban lah. Lepas tu wajib puasa. Atau dengan melihat bulan seorang daripada lelaki-lelaki yang adil. Pada sore tengok tu, kalau kita percaya adalah tak lah ni. Kalau tak perlu dah lah ni ada alat canggih ke apa, ada pihak yang berwajib tu yang ada balai pencerak dia dah. Dari situ dia pakai seluruh Malaysia dia pakai setepak tu dah. Jadi dia nampak tak nampak kita percaya ke dia dah pasal dia pihak berwajib dah. Kemudian daripada masuk matahari dah, lepas maghrib kat tengoklah pada 29 Syaban tu tengok. Tak nampak kat esok tak puasa lagi, dosa kan puasa lagi tu dah 29 Syaban tu tengok. Dan tiada cukup, tiada kafar melihat dia dengan sebab jermin. Apa? Maka hendaklah dia melihat bulan itu naik saksi di hadapannya qadi demikian. Tadi cepat cerminnya. Dia kena tengok sungguh dah. Tak kira lah. Jadi lepas tu dia kena qadi kena percaya putus. Qadi pemutus lah. Qadi ni kata boleh percaya dia ni nak. Maka kalau dia putus percaya kat, kena puasa habis lah. Gitulah dah. Apa-apa pun pemerintah lah dah. Sudah balas nak ikut falak. Tapi ikut kira ko. Ikut falak ko, ikut apa tengok ni boleh ko sebenarnya benda tu tidak akan bertembung lah. Kalau betul kira dia tepat. Yang kesupa je.
Dia kira dia bukan kira umum, dia kira tepat. Tak ada tempat-tempat ni panggil panggil apa istilah dia. Ini tempat yang tempat tertentu saja akan nampak benda. Tempat lain tak nampak dah. Ia ada tempat-tempat tertentu. Ada tempat tu akan nampak awas hari, ke tempat tu akan nampak lewat hari sebab pembiasan cahaya dia. Ada pembiasan cahaya tu, ada tempat-tempat yang bias cahaya tu cepat nampak. Ada tempat je lambat nampak dah. Jadi ahli falak, walaupun ahli falak Islam, ya, dengan ahli falak moden pun ya telah kira benda-benda tu dah. Jadi dia tahu dah. Kira dia biasanya tepat lah. Gitu dah. Dah. Ada formula matematik dia dah. Lepas tu dia kata apa? Dia petak wadi ni dia kena asyhadu inni ra'aitul hilal. Tu kuasa Arab. Yakni aku nak saksi aku bahawasanya aku lihat bulan anak bulan dah. Anak bulan lah, nampak bulan Ramadan. Dan tiada ke fasik sini. Tiada kafar saksinya, maksudnya tidak cukup kesaksiannya. Jika dikatanya esok hari bulan Ramadan, ya kayak gitu saja tak ada. Kena ayat aku nak saksi, aku lihat bulan. Dia tak boleh ayat sekadar esok tu. Orang puasa dah Ramadan, tak ada lagi. Kena ayat dia nampak dengan butir, dengan mata kepala dia anak bulan dah. Tu dari segi ketika dulu lah. Lah ni, dia ada pihak berwajib dah, dia je tengok lah. Dan tiada syarat bahawa saksi itu dibenarkan dahulu daripada dakwa dah. Dan lagi tiada disyaratkan bahawa ada ia adi pada batinnya dah. Dari perut hati perut dia, orang adil ke ju tak boleh nak kira lah, kita kira hak zahir dah. Iaitu berkehendak kepada kata segala yang membenarkan dia, hanya sahaja kafarlah cukuplah jika ada terbun daripada segala para yang menegahkan adil. Dan tiada cukup jika ginilah kira orang tak ada kata huduh dia dah, kira dia ni secara umumnya adil dah. Secara umumnya tidak mesti kita kena pasti benar ya dia, kecuali dia kata dia nipu kuat ke apa baru kita kira nipu dah. Dan tiada kafar, tiada cukup jika ada saksi itu sahaya, hamba sahaya atau perempuan atau lelaki yang fasik. Terkena fasik tak boleh pakai lah. Atau kanak-kanak tak pakai dah. Tetapi wajib atas mereka itu puasa sendirinya lain daripada kanak-kanak dah. Jadi kalau orang lain tu orang besar tapi orang lain kata dia fasik dah. Tapi dia percaya yakin dia tengok anak pantai dia. Jadi dia kena puasa lah. Dia seorang dia. Orang lain tak wajib puasa. Okay, tak percaya dah. Dan demikian lagi wajib puasa atas yang percaya akan kata orang fasik. Jadi orang lain percaya ke kata fasik ni fasik pun. Bak ni tak gua bewak kata tak. Dia percaya tak. Dia kena puasa lah dah. Kata orang fasik yang melihat bulan, dia percaya dah. Jadi dia kena puasa. Dan tiada harus mengamalkan pada melihat bulan itu dengan kata munjim. Begitu orang munjim ni ada dua, ada setengah tu dipanggil astrologi. Satu lagi astronomi. Astronomi ni kajian bintang, kajian. Ia bukan bintang lah, ia kajian yang angkasa lepas ni dengan kiraan yang canggih ke apa, yang banyak kiraan tu, emek ke apa, orang ni bukan lah. Kira tengok gitu je dengan macam tilik nasib tu. Hak munjim, hak masalah ni setengah je guna ia berdasarkan teori Yunani dah, Aristotle ke apa tu, iaitu astrologi lebih pada nak meramal-ramal dah. Ramal-ramal ni tak boleh pakai Islam dah, ni syirik dah. Nombor-nombor 74 78 ni tak ganti bismillah ke apa. Semua tu ada unsur-unsur teori-teori falsafah yang ngoyak-ngoyak yang cuba mengaitkan alam ini dengan unsur nombor dah. Unsur nombor tu dia reka-reka ngoyak gini-gini dah. Dia banyak timbul lah macam-macam dah. Ada kata kait daripada dunia Arab. Asal kata apa dunia Arab tu berkait dengan Yunani lah macam-macam dah. Penomboran yang mana menyebabkan jadi bismillah tu jadi 78 ni. Sebenarnya terbukti nombor lain pun makna yang bismillahirrahmanirrahim. Nak mana yang lebih teruk dah, syirik, setan, semua setan ke apa tak ingat dah ada buat kerja serupa dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu serupa dah juga 8 benar juga kalau ikut teori dia dah. Dah. Teori nombor yang semua tu adalah khayalan-khayalan dah. Daripada tamadun-tamadun jahiliah dulu. Ni tak boleh pakai lah dalam kita tengok anak bulan, dalam meramal lah.
Kalau berdasarkan sains yang kita kata zahir dah. Macam mula siapa lah. Mula siapa ni. Ya, lah mana ada dalam kitab lah. Kitab bukan kitab muktabar. Kitab tasawuf. Kitab tasawuf ni dia campur dengan unsur-unsur syiah banyak dah dah. Termasuk dah. Mula siapa ni banyak dalam kitab syiah. Bahkan orang syiah lah ni pun tolak mandi siapa tu dah. Sebab dia kata bertenang yang jelas bertentangan dengan hadis yang sahih dah. Dia pun pokok dia pun syiah ni sesat percaya dah. Tahu dah benda tu karut tak logik lah. Bala tu memang betul-betul bertentangan dengan hadis yang sahih. Lebih kata tidak ada sial pada bulan Safar. Tiba-tiba kita ni percaya Safar tu bulan sial. Ada upacara pula mandi Safar walaupun dengan niat doa. Tapi upacara tu perbuatan ritual mesti ada dalil lah. Ritual keagamaan ni tidak ada dalil jadi bid'ah. Bila ni bukan masalah bid'ah saja, dia ada unsur khurafat, tahayul dan merosakkan akidah. Sebab percaya kepada Syiah. Percaya kepada Syiah tu memanglah kalau percaya Syiah yang tidak ada kaitan dengan Tuhan, tak ada kuasa Tuhan langsung, tu kafir besar lah, murtad lah. Dia kata Syiah ni tidak ada kaitan dengan kuasa Tuhan. Ni Qadariyah lah keluar pada Islam tu kan. Masalah tak keluar pada Islam tu pun dekat-dekat dengan kafir juga. Kalau tak kafir pun dipanggil dos syirik lah. Syirik kecil kau paling kurang dah, iaitu menganggap Syiah walaupun dia kata dengan izin Allah Syiah tapi kemungkinan ni dah Allah buat dah jam dulu lagi. Dia berdusta atas nama Allah boleh siapa ni ada kemungkinan Syiah dah. Kerana kasyah para wali itu pun jadi rosak akidah dari segi merosakkan keyakinan etikad yang benar. Yang apabila Allah tidak kata dah melalui Rasul lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada Syiah pada bulan siapa dan tidak ada kait benda-benda Syiah dengan gerhana bulan ke mati anak Nabi dia Qasim ke apa tidak kaitan dengan gerhana bulan ke apa. Dan semua kagak ni melibatkan munjim. Jadilah kita kata astrologi tidak ada kaitan dengan peristiwa kedudukan bintang lah. Dulu dalam tahun monyet lah, tahun kala jengking naga apa dah. Tidak kaitan dulu nak tentukan sifat orang ni berjaya tak berjaya selain daripada tapak tangan. Kita tengok juga kepada kedudukan bintang dah, tahun kelahiran. Itu benda-bendanya melibatkan astrologi, melibatkan tilik nasib. Begitu juga Syiah adalah unsur tilik nasib yang membawa pada syirik dan merosak akidah. Jadi hak tu tak boleh lah kata-kata kita nak tengok anak bulan, percaya ke anak bulan ni berdasarkan orang munjim, orang ahli bintang yang disebut astrologi. Kalau astronomi ahli falak tu tak apa dah. Tapi lah gitulah kalau kita yakin lah. Kalau kita pihak kerajaan ni tengok dengan data fakta yang lengkap dah. Dengan dalil dan hujah yang mantap dari segi ahli falak ni, dia boleh padukan dengan ahli falak lah ni. Dia ada alat canggih tengok anak bulan bukan apa dulu dah. Alat teropong pun canggih. Alat kira pun canggih dah. Jadi benda tu boleh digabungkan dah. Tidak ada pertentangan lah. Dan kerajaan lah pemutus ni. Tu keadaan dia. Dia kata tiada harus tidak mengamal kepada melihat bulan itu dengan kata munjim ni lah astrologi dan ahli hisab. Ahli hisab ni serupa dah. Dia kira dah. Tetapi harus bagi keduanya mengamalkan pada etikadnya. Jadi orang ahli falak ni dia boleh ikut dia. Tapi kita ayat dah ni. Dan ni dah ada kerajaan ke apa. Kerajaan ni memutuskan dia kena panggil lah pakar-pakar ahli falak ke apa, astronomi ke apa. Bukan astrologi terkarut dah. Astronomi ke apa. Yang boleh tengok dengan teropong dengan alat-alat canggih ke apa. Lepas tu dia putus lah. Dia nak cari siapa dia hak nampak mengata ke hak dengan kiraan ke. Ataupun secara keadaan ni secara asasnya tidak akan berlaku pertentangan. Ia akan serupa. Nampak dengan teropong canggih, ia akan nampak juga dengan kiraan akan nampak. Dapat juga sama sepatutnya lah. Okey. Tapi harus bagi keduanya mengamalkan orang itulah. Kalau gitu kalau zaman kerajaan tidak betul-betul ada kuasa untuk menentukan dah. Kuasa itu tidak kuat. Lalu ni kuat kuasa dah. Dulu negeri Kelantan saja dah. Tapi tak tahulah kuasa setang mana, cara setang mana dah. Zaman dulu ke pengangkutan jauh payah dah. Walaupun Kelantan nak pergi Kota Baru, nak pergi Tanah Merah tu sikit dah. Jadi orang Kota Baru tak nak berhubung dengan Kelantan Merah pun payah dah. Macam payah jadi benda tu jarak tu jauh zaman dulu dah. Dia oleh sebab itu walaupun sama-sama negeri seolah dia masing-masing lah. Hak mana nampak apa, hak mana tak nampak tak pasal soal gitu sebabnya
Dulu dah sebab dulu. Tapi lah ni dengan internet mudah dan gapo mudah, perhubungan sangat cepat, jadi kita boleh memusatkan pandangan itu bagi setiap negeri atau lah ni dari negara lah putus. Negara nak pakai mana putus dah. Untuk keseragaman boleh pihak kerajaan beristihad lah. Dengan dengan mendengar nasihat para pakar dia dalam bidang masing-masing lah. Dekat cakap bidang lah, orang bukan dari bidang, walaupun Tok Guru ngaku. Ni DNA dah, DNA cahaya. Apa benda DNA cahaya? Mana orang ngaji DNA cahaya? Cahaya tu bukan DNA dah, karut dah. Tengok rambut, dia kata DNA cahaya dah. Kosong, ngarut dah. Macam mana DNA? DNA ni adalah asid ni, asid apa panggil? Tak ingat istilah dia dah. Jadi dia asid tu, A belakang tu asid dah. Jadi dia adalah sebatian atau bukan sebatian adalah susunan atom-atom dah. Bahan-bahan dalam untuk menunjukkan sifat-sifat genetik satu makhluk tu lah. Kalau cahaya dia bukan genetik lah. Dan dia kena ada hak asal atau kata orang tipu je tak. Jadi dia kecek orang ngaji tipu kok ustaz terlebar karut ni. Malulah kita ngaji, kita tahu tak mungkin jejek ni kosong atau benda ni cahaya ke apa karut dia. Tipu apa hak bodoh tak ngaji sains boleh dah. Jadi gitulah keadaannya dah. Kita tengok betul-betul pakar lah. Jadi kalau bukan pakar, walaupun dia ngaku Tok Guru pondok setengah mana pun, bukan bidang dia jadi karut dia. Jadi ahli falak suku dah. Walaupun dia tidak pakar fiqh, pak mazhab ke apa. Tapi dia memang faham dia bahagian falak. Kita terima pendapat dia dalam bahagian perkara ini lah. Apalah Tetapi tiada jadi puasa akan fardu atas kita kata Ibn Hajar. Ada khilaf lagi lah, ada setengah kata dia pakar pakar hisab, dia kira sepatutnya puasa esok. Orang lain tak nampak ada bulan dah. Jadi Ibn Hajar kata dipah dia pun tak wajib. Tapi ada pendapat kata dia wajib puasa juga sore dia lah sebab dia yakin yang kira falak dia. Tapi Ibn Hajar kata ikut pemerintah tak wajib gitulah dah. Jadi khilaf situ dah. Adapun dalil yang mensabitkan kafar cukuplah seorang saksi, seorang orang hak jadi naik saksi tengok anak bulan tu. Pada melihat bulan Ramadan itu cerita daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu katanya. Ibn Umar ada dalil dia. Akhbaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ra'aitul hilal fasama wa amara an-nas bisiyami. Yani ku ceritakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ayat ke Nabi bahwasanya aku melihat bulan. Maka Nabi Allah puasa. Nabi pakai puasa lalu dah. Padahal sore dia nampak anak bulan. Dan dia suruhkan akan segala manusia mempuasakan dia. Dan apabila puasalah kita dengan seorang saksi yang adil 30 hari genap, maka wajiblah kita buka puasa jikalau tiada melihat bulan sekalipun. Kalau cukup 30 hari tak nampak anak bulan apa, kena tak boleh puasa lah. Dia tidak akan berlaku bulan lebih daripada 30 lah. 29 dan 30, tak ada 31 dah. Dan tiada gubar sekalipun dah. Tak nampak nak boleh, tak ada awal, tak ada debu, tak ada asap ke apa-apa, tak nampak juga dah. Tetap juga kena puasa cukup. Soal kena berhenti dah puasa esok kalau cukup 30 hari dah. Dan apabila melihat bulan ia pada suatu negeri, maka wajiblah puasa pada negeri yang muwafaqah tempat terbit mataharinya. Kerana bersamaan tempat terbitnya. Ini pun tempat terbit matahari suku dia. Bulan ni suku pun tak dah. Suku dia melibatkan pantulan cahaya. Pantulan cahaya ni kedudukan bulan. Ada tempat-tempat yang akan nampak, ada tempat-tempat yang tidak akan nampak. Walaupun dia tempat terbit yang sama. Terbit yang sama ni contohnya daripada utara ke selatan ni tak. Dia zon waktu yang sama lah kita kata dah. Belum tentu menunjukkan yang akan menyebabkan sama dah. Dan perlu pada ijtihad lah, ijtihad semasa dah. Ada tempat nampak, ada tempat tak nampak dah. Oleh sebab itu kalau nak pakai boh ni pun boleh, tapi juga kalau negara lain dia kena ijtihad lain juga dah. Last sekali kena pakai, kena bincang dulu lah dah. Dia tak pada kita kecek dalam kitab saja, kena bincang dah. Dan jika tiada muwafaqah tempat terbit matahari dah, maka tiadalah wajib puasa pada negeri yang tiada melihat bulan itu. Dia kata gitulah. Dia pentingnya tidak terbit matahari. Pasal terbit matahari ni jauh dah. Kelantan, Johor, Kokapun, pas ke Thailand ada tempat yang terbit sama dengan kita, tapi kadang puasa lain dah. Indonesia kau. Jadi alih atas lagi
Jadi benda tu kita kira kena ijtihad mula, kena tanya pakar dan tengok semua dari kira macam-macam lah. Jadi tak semestinya gitu dah. Kerana melihat bulan itu berlainan sebab lainan tempat terbit matahari. Dia kata gitu dah. Secara umumnya kita kata dah bukan ke terbit matahari tapi ke pantulan dia. Pantulan ni walau terbit matahari sama pun yang pantulan menyebabkan yang ke payah nampak pun berlaku dah. Sebab ke ada dia pantulan dah. Tengok kena bulan patul. Tempat tu pembiasaan seni molek nampak. Pasal dia akan melalui ozon lah. Dia akan terbias dengan udara lagi. Jadi dia akan menyebabkan ada tempat yang nampak, ada tempat yang tak nampak lah. Jadi demikian lagi tiada wajib puasa pada yang syak akan muwafaqah tempat terbit matahari. Kedua negeri itu. Yang negeri lain, yang syak lah. Ni masa negeri yang tidak, kita kata tidak disatukan oleh sebuah negara yang berdaulat lah macam dulu dah. Kadang-kadang negeri Kelantan tu macam negara dah. Kadang-kadang dah pecah pula dah. Suku dah. Perlis suku, jenis suku jadi. Pulau Pinang dan British lah dulu dah. Jadi macam-macam lah. Dia benda tu menyebabkan suka kita suka untuk disatukan, menyebabkan terpaksa ijtihad masing-masingnya. Tapi sekarang ni tidak ada, telah berdaulat, dia ada perlembagaan lah. Dan telah disatukan dengan satu jawatan kuasa anak bulan ke apa ni, telah disatukan pakar-pakar di satu tempat. Jadi kita kena terima hak moden lah. Hak telah diputuskan pihak KJL lah. Maka tiadalah diperoleh berubah tempat terbit matahari itu melainkan pada 24 farsakh. Dia kata ni jarak lah. Tu pun tu lah kita kata 24 farsakh ni jarak lah ni. Berapa ratus kilometer. Jadi tak boleh nak kira mana. Maka tiap-tiap suatu farsakh itu 3 mil, 3 batu, dan tiap-tiap satu mil itu 4,000 langkah. 4,000 langkah. 3 batu. 3 batu lah. Jadi 3 batu darat dengan 24. Tak apa lagi 40 lebih 48 batu dah. Lebih kurang ni lah jarak musafir dah. Sampai 10 km lah gitu dah. Dikatakan 10 meter. Sekat tu je saja dah. Tepat kira sama terbitnya. Tepat juga kita kata kita dah. Dan tiap-tiap suatu mil itu 4,000 langkah. Dan tiap-tiap suatu langkah itu 3 qadam, 3 tapak kaki lah. Dan jikalau seorang pergian musafir daripada negeri yang melihat bulan kepada negeri yang berlainan tempat terbit matahari lagi tiada yang melihat bulan, maka hendaklah ia muwafaqah pada puasa serta mereka itu. Jadi dia kena ikut penduduk negeri hak jagi dah. Dia puasa di Jepun dah. Dia klik Malaysia lain hari start puasa dah. Jadi dia kena ikut tempat negeri siapa lah. Bukan tempat negeri asal dia. Daripada jalan ni lah. Jikalau ia hari raya sekalipun kerana ia berpindah kepada mereka itu, maka jadilah ia daripadanya lah. Kadang puasa 28 hari dah. 29 hari raya tu puasa dah. Raya dah. Orang lain tengok ada bulan nampak. Jadi dia paling kurang puasa dia 29 hari. Jadi 28 hari dia kena qada lah. Selagi dia tak boleh raya juga 28 tu. 29 tu. Bukan dia kena tak boleh puasa juga dah. Dia kena raya dengan orang lain tapi dia kena qada dah. Mungkin tak cukup sebelum tu kau kira gitulah dah. Lepas tu dan demikian lagi jikalau berlayar bahtera orang yang puasa kepada suatu negeri, maka dapatnya orang negeri itu hari raya, hendaklah ia berbuka puasa dah. Dia tak cukup lagi puasa dah. Tak cukup 30 ke 29 hari. Kita tengok. Kau puasa negeri dia kena puasa lah. Orang tu raya dah negeri dia. Jadi dia pun kena raya juga dah. Tak boleh puasa. Dan tiadalah qada puasa itu melainkan jika ada ia puasa 28 hari. Jadi kalau 29 hari dah. Orang tepat tu 30 hari dah. Puasa ni dia 29 hari. Dia siapa tepat tu raya dah. Jadi dia kena buka puasa, dia kena raya lah. Walaupun 29 hari tak payah qada, memang cukup lah. Dia paling kurang 29 hari puasa lah. Tapi kalau dia 28 hari, tiba-tiba dia jalan-jalan belajar naik kapal ke pesapan ke negeri tu 28 hari, kena orang tepat tu raya dah. Dah. Jadi dia ni tak cukup 29 hari paling kurang, jadi dia kena qada lepas tu lah. Maka dia qadanya sehari lepas tu lah dah. Dan tiadalah cukup melihat bulan sepada siang
Jikalau dahulu daripada gelincir matahari sekalipun. Jadi tengok anak bulan ni mesti malam. Kalau orang kata nampak dah anak bulan dah. Waktu zuhur lagi asar ke dah. Lepas gelincir matahari lepas zuhur pun. Dia ajak nampak setara mana pun tidak boleh dia pakai dah. Dia kena pakai lepas maghrib. Nah, lepas maghrib tu barulah berlaku pantulan cahaya dah. Pantulan cahaya sebabnya matahari telah berada di belakang bumi, di belakang bulan tu menyebabkan baru berlaku pantulan cahaya. Baru nampak ada bulan. Kalau matahari duduk sama-sama menghadap bumi, jadi tak nampak. Dia tak boleh pakai, tak logik dah. Bukanlah pantulan cahaya lah. Pasal cahaya direct pada bumi melebihi daripada cahaya bulan lah. Tak boleh pakai gitu dah. Syahadan adalah bagi yang mensahkan puasa itu 7 syarat. Nak sah puasa itu 7 syarat. Yang pertama niat. Itu wajib dengan hati niat ni, bukan dengan mulut. Wajib-wajib adalah hati. Iaitu wajib dengan hati. Dan tiada kafar cukup dengan lisannya sahaja. Lagi tiada syarat menyebut dia dengan lisannya. Jadi bukan syarat. Sebut saja aku puasa sehari bulan tahun. Ini kerana Allah Ta'ala sebut mulut tu. Bukan syarat sah puasa dah. Pada adalah hati saja. Tetapi sunat juga menyebut dia dengan lisannya. Kata sunat berikut mazhab kita lah. Maka niat itu wajib pada puasa fardu saja. Dan sunat pada tiap-tiap hari. Puasa fardu ni wajib lah. Dan niat malam tu lah. Puasa sunat tidak lah. Dan jikalau berniat ia pada malam awal Ramadan bahawa ia puasa sebulan, maka iaitu tiada kafar melainkan hasil suatu hari puasa yang awal jua. Dah, ikut mazhab kita tak jadi berniat 30 hari dah. Hanya berlaku dalam mazhab Maliki saja dah. Mazhab kita ni kira tak ada faedah lah. Nak niat kita boleh tapi kira tidak jadi pada dah. Ia hanya jadi untuk esok saja dah. Tapi sayogianya bahawa hendaklah ia berniat yang demikian itu supaya hasil baginya pahala puasa bulan Ramadan. Jika lupa ia berniat pada setengah daripada harinya. Maka yang demikian itu kapal pada mazhab yang mengharuskan dia. Ikut mazhab lain lah. Dalam kitab kita ni mazhab ni kabar. Sebab niat puasa ni nak pergi lopak pada mazhab lain dah. Keluar mazhab ni. Mazhab Maliki tak saya dah. Boleh. Jadi dia kata boleh molek buat niat 30 hari lalu ataupun niat sebulan lalu pada malam pertama lagi dah. Itu mazhab Hanafi kata, mazhab Hanafi kata boleh. Dan wajib niat itu pada puasa yang fardu. Wajib. Niat pada waktu malam ni fardu lah. Bahawa hendaklah digugurkan dalam malam itu antara masuk matahari atau maghrib lah dan fajar. Antara itulah waktu maghrib hingga waktu fajar tu boleh niat. Jikalau puasa memayis sekalipun, orang budak kecil yang telah kena cemar cuci itu je tahu lah. Seperti sabda Nabi SAW. Tapi gitulah, jadi budak kecil pun niat malam jugalah. Sabda Nabi SAW, man lam yabit yabitus-siyam qabla al-fajri fala siyam lahu. Yakni barang siapa tiada bermalamkan niat puasa dahulu daripada fajar sebelum subuh, maka tiadalah puasa baginya. Jadi tak bolehlah puasa. Dia niat ni waktu malam saja dah. Untuk puasa fardu lah. Dan tiada sah jika ada niat itu serta ketika fajar dah. Subuh dah baru niat. Tak jadi dah. Wajib. Dan tiada sah jika syak ia akan keadaan niat itu gugur dahulu daripada fajar kah atau kemudian daripada fajar dah. Ia tak ingat niat aku ni sebelum subuh kah lepas subuh dah. Tetapi jikalau ia berniat kemudian, maka syak ia adakah terbit fajar atau tiada, maka sah niatnya. Dia niat dah. Cuma dia was-was, aku niat ni sebelum subuh ke lepas subuh dah. Dia niat dah. Dia niat dah, cuma dia saat ni niat tu mak kunek ke sebelum subuh lagi dah. Dah. Jadi dia was-was itu, jadi dia asal-asal ni kita waktu malam dah. Asal-asal kita ni berada waktu malam, hak was-was ni waktu subuh. Jadi kita boleh pakai asal-asal ni malam, jadi kesah lah tak payah duk. Allah apa kira anggaplah niat tu pada waktu malam kerana asal-asal pada kita ni berada pada waktu malam. Yang mendatang ni yang diragui ialah waktu siang dah. Dan demikian lagi jikalau syak ia pada siang kah atau dalam niat atau bermalam kemudian, maka ingat ia jikalau pada ketika yang terlebih lalu daripada siang sekalipun sahlah niatnya. Terlebih. Jadi dia teringat tu
Tetapi jikalau lalu ketika yang demikian itu dan tiada ia ingat, maka tiadalah sah niatnya. Mesti ingat ini niat kedua. Tak sah lah dah. Dan tiada mengapa makan dan minum dan jima dan tidur kemudian daripada berniat, melainkan jika jadi murtad. Jadi dia ni lepas dia niat esok nak puasa, maghrib ke apa ni. Lepas tu makan subuh ke apa ke benda-benda lain tu, selagi tak masa subuh boleh lah. Pasal dia bukan start puasa ni waktu malam. Walaupun niat tu boleh niat awal, tapi puasa tu tetap waktu subuh dia. Jadi buat benda lain boleh berlaku, kecuali murtad lah. Kalau dia murtad, dia kena mengucap mula dan dia kena niat mula. Dan tiada wajib bermalamkan niat pada puasa sunat. Niat malam itu tak wajib puasa sunat. Tetapi jika diniatkannya pada malam, maka iaitu terakmal, terlebih sempurna lah. Dan kifayah, cukuplah puasa sunat itu dahulu daripada gelincir dia. Gelincir matahari. Jadi sebelum zuhur boleh niat sepanjang sunat, puasa sunat. Kerana adalah Nabi SAW pada suatu hari bersabda ia kepada Aisyah radhiyallahu anha, hal 'indakum min ghada? Qalat la. Qala fa inni idza asumuna. Jadi adakah kepada kamu daripada makanan pagi-pagi? Maka sembah Siti Aisyah, tiada ada ia jadi tak ada makanan dah. Tanya pagi tak ada makanan. Maka sabda Nabi SAW, bahawasanya aku puasalah. Jadi dia kata fa inni idza asumu. Jadi tak ada makanan. Nabi kata kita puasalah subuh dan siang hari dah. Tapi sebelum zuhur lah. Dan tiada daripada mengampunkan segala syarat puasa, iaitu tiada dikerjakannya daripada fajar barang yang membatalkan puasa. Jika tiada demikian, maka tiadalah hasil maksud puasa. Dan jikalau jadi kena jaga tu lah perkara batal puasa lepas masuk subuh lah. Dan jikalau seorang berpagi-pagi tak kali itu tiada ia berniat puasa yang sunat, maka ia berkumur-kumur air dengan tiada membalaghah. Lagi tertelan air kemudian, maka ia berniat puasa yang sunat, maka sahlah puasanya dah. Tak sengaja kan tertelan air tak puasa, tak sengaja dah. Jadi lepas niat puasa lepas tu dia tak sengaja tu tak apa, tapi sengaja tak boleh. Ni tertelan kata dah. Dan wajiblah mentakyinkan niat, menentukan niat pada puasa yang fardu, iaitu puasa Ramadan atau nazar atau kafarah, atau puasa sunat yang ada baginya sebab, seperti puasa minta hujan dengan disuruh sultan pemerintah lah, atau yang waktu seperti puasa hari Isnin. Ada waktu je kena tentulah. Dan Arafah, puasa Arafah dan Ashura kena ajak dalam hati dia, kena ajak puasa Ashura, Arafah dah. Dan Ayyamul Bid, hari putih ni. Dan puasa 6 hari pada bulan Syawal, kena niat jelas juga, kena ta'yin dah. Dan jikalau ada pada seorang qada bulan Ramadan atau nazar atau kafarah daripada pihak berlain-lainan, maka hendaklah ia berniat asumu ghadan ani Ramadan. Yakni aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan, atau berniat asumu nazran. Yakni aku puasa nazar, atau berniat asumu kafarah. Yakni aku puasa kafarah. Maka berniat yang demikian itu harus jikalau tiada ditakyinkan daripada qada daur Ramadan Ramadan sekalipun . Tak niat qada pun tak apalah kalau dia niat gitu supaya qada lah. Dan tiada wajib ta'arrud, iaitu meniatkan fardu pada puasa yang fardu, maka nyatalah sekurang-kurang niat pada puasa Ramadan itu seperti yang telah tersebut itu. Dan iaitu terakmal bahawa hendaklah dia diniatkannya. Tadi kalau tak sebut fardu pun automatik fardu kita tahu. Nazar ni wajib. Puasa Ramadan ni wajib dia. Jadi tak sebut fardu pun tak apa, kita tahu tu dah. Tapi hak paling sempurnanya kata asumu ghadan an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sunnah hadhihi sanati lillah ta'ala. Jadi aku puasa esok hari ada fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala, supaya ia berbeza daripada lawannya seperti puasa qada dan puasa sunat ni. Suruh berbeza lah, yang sebut gitu ni, suruh sempurna berbeza lah. Dan nazar dan daripada tahun yang lain, dan tiada syarat meniatkan fardu. Tak ayat fardu pun tak apa, automatik lah. Kalau puasa Ramadan automatik tahu dah fardu dah.
Dan mentakyinkan sunat dan adat, dan Allah Ta'ala menentukan sunat atau adat tu tak wajib lah. Kecuali tak jelas lah. Kalau benda tu tahu tu puasa ni hari tu tak wajib ni, automatik dah. Puasa ni hari Syawal tu sunat ni. Puasa senang Khamis sunat ni automatik dah. Benda-benda yang kita tahu. Kalau kita tahu nazar tu wajib, tak sebut fardu pun tahu. Tak sebut sunat pun. Kalau kita tahu puasa sunat Syawal tu pun sunat, tak sebut sunat pun automatik. Wallahu a'lam, setakat tu sajalah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.